Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Surau Jumaat Asy-Syakirin, dan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam tafsir dalam suratus Sajadah. Dalam surah As-Sajdah ini kita ada bincangkan sebelum ini mengenai sifat orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dan juga balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka di akhirat, bermula pada ayat ke-15 sampailah ke ayat ke-17. Tiga ayat sahaja, 15, 16, 17, cerita tentang orang-orang beriman. Manakala cerita tentang balasan orang-orang yang fasik, balasan orang-orang beriman dan juga orang-orang yang fasik, ayat ini agak panjang, 18, ayat yang ke-18 sampai ayat ke-22. Balasan yang Allah berikan kepada orang beriman memperolehi syurga, orang yang fasik yang tidak beriman ataupun orang-orang kafir akan memperolehi azab Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Kita lihat pada malam ni insya-Allah mengenai dengan hubungan antara dua risalah, antara risalah Nabi Musa dan juga risalah Nabi SAW. Turunnya Taurat kepada Nabi Musa SAW dan juga mauqif pendirian orang-orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Ini bermula pada ayat yang ke-23 sampai ayat ke-25. Kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi Musa satu kitab, iaitu kitab Taurat. Fala takun fi miryatin min liqa'ih. Janganlah kamu wahai Muhammad berasa ragu-ragu ketika mana kamu diberikan kitab seperti Nabi Musa, iaitu kitab Al-Quran. Nabi Musa kitab Taurat, kamu kitab Al-Quran. Jangan kamu ragu-ragu, kerana bukan kamu seorang diberi kitab, Nabi sebelum kamu juga diberi kitab seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab Taurat ini sebagai satu petunjuk hidayat kepada Bani Israel. Begitulah Al-Quran sebagai petunjuk hidayat kepada orang-orang beriman, kepada umat Nabi Muhammad ini, sebagai satu panduan, kitab panduan untuk orang-orang, untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di kalangan mereka, di kalangan orang-orang Yahudi tersebut, Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa orang sebagai imam. Yahduna bi amrina. Mereka akan memimpin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, memimpin manusia. Lamma sabaru, syaratnya apabila mereka bersabar. Sebab syarat nak memimpin ini, menjadi pemimpin, syaratnya kena sabar. Tak kira bermula pada pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, semua perlu bersabar. Barulah layak untuk membimbing ataupun untuk memimpin. Kalau tak ada sifat sabar, maka tak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Sebab itu seseorang perempuan memilih suami yang layak untuk menjadi pemimpin, kerana ada sifat sabar.
Kalau tak ada sifat sabar, maka tak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum dibangkitkan menjadi nabi untuk dakwah kepada umat, mereka semua ada pengalaman dalam mengembala kambing. Sebab apa? Mengembala kambing ini tidak semudah kita bela lembu, kerbau. Kambing ini disuka lari, dia tak ikut susunan tertib dia. Kalau pulang ke kandang, dia tak ikut macam lembu, ikut soft. Semua sebaris, 2 baris ataupun 3 baris. Mereka takkan lari tempat lain, melencong. Kambing berbeza. Sebab tu Nabi alaihi wassalatu wassalam dilatih untuk menggembala kambing, kerana kambing ni fi'ilnya pelbagai. Dan kamu akan menjumpai manusia bila kamu berdakwah, pelbagai jenis manusia, pelbagai ragam yang kamu akan jumpa. Sebab itu memerlukan sifat kesabaran yang tinggi. Wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka tu yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat nanti mengenai urusan yang mereka selalu berbeza pendapat, yang mereka selalu perselisihkan. Kita lihat dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, janganlah kamu berada dalam keraguan ketika mana kamu mendapat satu kitab. Kerana ini bukan rasul yang pertama, nabi yang pertama mendapat kitab, tidak. Nabi Musa alaihi salatu wasallam diberikan kitab, kamu juga diberikan kitab. Maka hendaklah kamu yakin terhadap kitab ini sebagai panduan kamu, jangan kamu ragu-ragu. Kemudian kita lihat apa munasabah ayat ini, kesinambungan ayat ini dengan ayat yang sebelum ini. Sudah pasti ada kaitannya, ada hubungannya. Maka di sini kita lihat, selepas Allah Subhanahu wa taala menceritakan 3 usul yang utama pada awal surah, Alif Lam Mim, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. Pada awal-awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan memfokuskan 3 perkara yang sangat penting pada awal surah, iaitu mengenai dengan tauhid, mengenai dengan hari kebangkitan, mengenai dengan risalah kenabian. 3 perkara ini yang ditekankan pada awal surah. Dan sekarang ini kita berada pada hujung surah, pada akhir surah. Bila di babak-babak terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala ulang sekali lagi 3 perkara utama yang dibincangkan pada awal surah ini, iaitu mengenai tauhid, mengenai hari kebangkitan yang manusia akan dibangkitkan, dan juga risalah kenabian. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ulang, kita lihat pada awal surah, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Kamu memberi peringatan kepada kaum, ma atahum, kitab yang Allah Taala berikan, ma atahum min nadhirin min qablik. Seperti mana rasul-rasul sebelum daripada ini, mereka juga memberi peringatan kepada kaum mereka. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebab apa Allah Subhanahu wa taala memilih pada ayat 23 ni, walaqad ataina Musal kitab, Allah Taala berikan kitab kepada Nabi Musa. Tak pula diceritakan Nabi Isa, Allah Taala beri kitab kepada Nabi Isa. Sebab apa dipilih Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Kalau ikutkan zaman yang hampir dengan Nabi adalah zaman Nabi Isa, sepatutnya Allah Subhanahu wa taala sebut walaqad ataina Musa walaqad ataina Isa al-kitab.
Allah Subhanahu Wa Taala berikan kitab kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, iaitu kitab Injil. Nabi Isa tak disebut, kerana Nabi Musa yang disebut. Liqurbihi min Muhammadin, kerana dekatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dekat apa? Dekatlah. Nabi Isa dekat lagi, tapi Nabi Musa masih dikategorikan dekat juga. Sebab tak beza sebelum Nabi Isa dan Nabi Musa. Wa wujudu man kana ala dinihi ilzaman lahum wa innama lam yakhtar zikri Isa alaihi salatu wassalam. Dan kerana adanya orang yang berpegang dengan agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada yang betul-betul iltizam, pegang sungguh-sungguh dengan agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab itu disebutkan kisah disebutkan nama, dipetik nama Nabi Musa. Tak disebut Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kerana orang Yahudi mereka tak sepakat di atas pelantikan kenabian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Orang Yahudi mereka tak percaya tentang Nabi Isa diangkat sebagai Nabi. Tapi kaum Kristian ini, kaum Nasrani ini, mereka angkat lebih-lebih Nabi Isa sampai angkat sebagai Tuhan. Orang Nasrani pula mereka mengiktiraf kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab itu disebutkan sebutan Nabi Musa. Orang Yahudi mereka tak iktiraf kenabian Nabi Isa. Ada pun orang Nasrani mereka i'tiraf kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam ayat ini, walaqad atayna Musa alkitab fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada hamba-Nya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam kitab Taurat. Jangan kamu ragu-ragu mengenai kitab Al-Quran ini wahai Muhammad. Sesungguhnya kami berikan kepada kamu Quran seperti mana kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Bukan kamu seorang, qul ma kuntu bid'an minar rusul, bukanlah kamu seorang saja yang mendapat perkara ini, sebelum daripada ini juga ada rasul-rasul yang dapat kitab seperti kamu. Dalam surah Al-Ahqaf juzuk yang ke-26 Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada ayat yang ke-9. Dan bukan nak sekadar nak cerita tentang Nabi Musa ada kitab, Nabi Muhammad ada kitab. Apa function kitab itu? Adalah hudal li bani Israel, iaitu memberi petunjuk kepada Bani Israel. Seperti juga Al-Quran memberi petunjuk kepada umat kamu supaya mereka berada di atas landasan yang benar. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat yang kedua, wa ataina Musal kitaba waja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Wa ataina Musal kitaba, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam kitab dalam surah Al-Isra ayat kedua juzuk 15. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Allah Subhanahu wa taala memberikan menjadikan kitab Taurat ini sebagai petunjuk kepada Bani Israel, alla tattakhidhu min duni wakila, supaya kamu tidak menjadikan penolong ataupun menyerahkan urusan pembantu selain daripada aku, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ayat ini sebenarnya mendorong orang-orang Yahudi supaya berimanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menggalakkan juga orang-orang musyrikin dan juga selain orang musyrikin membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja-saja suka-suka sebut kisah Nabi Musa, tetapi nak bagi tahu apa yang orang Yahudi beriman kepada nabi mereka Musa, begitulah sebenarnya mereka sepatutnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dua-dua itu diutuskan daripada zat yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka kitab panduan seperti mana diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam sebelum ini. Seperti itu juga sebenarnya ayat ini
juga memberi satu motivate kepada Nabi SAW mengenai kesedihan Nabi yang teramat sangat, terutama bila-bila Nabi dakwah, kaum Nabi berpaling daripada dakwah Nabi, tak nak ikut Nabi. Sebab itu dipetik nama Nabi Musa kerana Nabi Musa alaihissalam dia bertemu dengan kaumnya pelbagai jenis halangan dan juga rintangan yang dia telah hadapi. Maka pernah sekali kaum Nabi Musa ini, Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka minta arinallahu jaharah, wahai Musa, kamu perlihatkan Allah kepada kami secara terang-terangan. Itu lagi susah. Mereka minta bukan-bukan. Bani Israel, itu antara rintangan yang Nabi Musa hadapi bersama dengan kaum dia. Antara ujian yang lain yang diberikan kepada Nabi Musa, Bani Israel, kaum dia sendiri kata, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel dan juga Nabi Musa pergi masuk ke Baitul Maqdis. Di sana ada kaum Jabbarin, kaum yang samsing di sana. Masuk, mereka tak nak. Mereka kata fadhhab anta, wahai Musa, kamu pergi dengan Tuhan kamu. Faqatila, kamu berdua berperanglah kat di sana. Innaha huna qa'idun, kami tak nak pergi berperang. Itu jawapan mereka kepada Nabi Musa, kepada Nabi mereka. Jawapannya agak biadab lah. Wattakhazul ijla ilahan, dan juga mereka ini, Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah, tinggal sekejap mereka ini, mereka berpaling menyembah patung anak lembu. Mereka jadikan sembahan Tuhan mereka. Itu antara ujian-ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan sebenarnya banyak lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di kalangan Bani Israel ini sebagai pemimpin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dengan syarat mereka bersabar. Allah Ta'ala jadikan mereka pemimpin, bukan pemimpin saja-saja, pemimpin untuk bawa manusia kepada kebenaran, kepada keimanan. Kerana mereka bersabar di atas ketaatan kepada agama mereka, membenarkan Rasul mereka, ikut Rasul mereka, dan juga mereka ini bersabar di atas ujian dunia yang datang kepada mereka. Orang Bani Israel ni mereka bersabar, sangat sabar. Fir'aun menyeksa mereka, menjadikan mereka hamba, mereka sabar. Wa kanu bi ayatina adalla 'ala al-wahdaniyah wal qudrah musaddiqain 'ala wajhil yaqin. Jadi mereka semua terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ima'un akhar ila anna al-Quran hadin lin-nas kat-Taurah. Quran ini function seperti Taurat, memberi petunjuk kepada manusia. Wa huwa amrun bis sabri wal iman, dan perintah yang Allah Ta'ala suruh supaya mereka ini bersabar. Mereka bersabar dan beriman kepada Allah kerana janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-26 sehinggalah ayat yang ke-30. Ini cerita tentang penegasan, pensabitan tauhid dan juga wal qudrah, kekuasaan Allah untuk bangkitkan manusia kembali selepas kematian. Sama seperti ayat yang awal-awal dibincangkan dalam surah As-Sajdah. Dia repeat balik. Ayat ke-26, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasma'un. Tidakkah awalam yahdi lahum, tidakkah mereka mendapat petunjuk, tidakkah Allah Ta'ala beri petunjuk kepada mereka, kam ahlakna min qablihim, betapa banyak Allah Ta'ala telah binasakan umat sebelum mereka, minal qurun, beberapa kurun sebelum ini, yamshuna fi masakinihim, mereka berjalan berulang alik
ke rumah mereka, ke tempat tinggal mereka, mereka akan lalui kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat tinggal kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini nak memberi satu tempelakan kepada kaum kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah, iaitu tidakkah mereka lihat betapa banyaknya orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini. Mereka selalu berjalan keluar daripada rumah mereka, daripada Mekah. Penduduk Mekah ni selalu bermusafir, kerana mereka ni saudagar, peniaga. Mereka akan bermusafir ke Syam, kemudian balik ke rumah mereka, bermusafir ke negara Yaman dan sebagainya. Mereka tak nampakkah di tengah-tengah laluan perjalanan mereka itu, mereka boleh mengambil pengajaran, mengambil pengiktibaran bagaimana kaum-kaum sebelum daripada ini mereka telah dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan air, mengarakkan air yang ada di langit, yang ada di awan, bagaimana Allah Ta'ala turunkan air tersebut ke bumi yang tandus, yang kering. Fanukhriju bihi zar'a, bila hujan turun membasahi tanah yang kering, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengeluarkan tanaman. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, maka haiwan-haiwan kamu dapat makan, binatang ternakan kamu dapat makan, kamu pun dapat makan daripada tumbuhan tersebut. Afala yubsirun, tidakkah mereka melihat perkara ini, mengambil pengiktibaran terhadap kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Mereka orang-orang kafir bertanya, mata hadzal fath in kuntum sadiqin, bilakah al-fath, iaitu bilakah musibah ataupun bala yang kamu janjikan sebelum ini. Kalau benar apa yang kamu janjikan, azab akan menimpa kami, buktikan kepada kami. Pada ayat ke-29, qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Bila mereka minta kepada Nabi macam tu, apa jawapan Nabi? Iaitu ayat ke-29, Nabi menjawab, qul, katakan wahai Muhammad, yaumal fathi, hari azab yang akan turun, la yanfa'ul ladina kafaru, tidak akan beriman, tidak akan bermanfaat orang-orang kafir keimanan mereka. Bila azab turun, kamu berimanlah, mengucaplah dua kalimah syahadah ke apa ke, tidak akan bermanfaat lagi pada ketika itu. Walahum yunzarun, dan mereka tidak akan diberi tempoh, tidak akan diberi tempoh lagi pada ketika itu, mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang terakhir, ayat ke-30, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Maka fa'arid anhum, wahai Muhammad, kamu berpalinglah daripada mereka, wantazir, kamu tunggulah bahawasanya azab akan menimpa mereka, innahum muntazirun, mereka juga menunggu kamu, mereka menyangkakan kamu juga akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini antara asbabun nuzul pada ayat ke-29. Pada ayat ke-29, Ibnu Jarir At-Tabari daripada Qatadah, sahabat telah berkata, innalana yawman yushik an nastarih fih wa nun'im. Pada satu hari kami ni bersuka-suka, bersenang-senang, beristirahat. Tiba-tiba orang musyrikin telah berkata, maza hadzal fath in kuntum sadiqin, bila yang azab yang kamu janjikan tu, yang kata akan turun, sekiranya kamu betul-betul orang yang benar dalam percakapan kamu. Maka turun ayat ni. Dia tak bagi tahu bila, tapi ayat 29 ni bagi tahu hari yang azab akan turun menimpa kamu. Hari itu adalah natijahnya keimanan tidak akan lagi bermanfaat bagi kamu.
taubat tidak akan diterima lagi pada ketika itu. Apakah munasabah kesinambungan ayat ini dengan ayat yang sebelum ini? Ini antara babak-babak yang terakhir daripada surah As-Sajdah ini, mengimbau kembali pada ayat-ayat yang awal, menceritakan 3 perkara asas yang utama, iaitu ar-risalah, tauhid dan juga hari kebangkitan. Kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-26 ini, ayat ke-26, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim. Orang-orang kafir Mekah ini, mereka selalu lalu ketika safar mereka di perkampungan orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, juga mendustakan rasul mereka. Mereka menyaksikan depan mata mereka kesan-kesan kehancuran. Sebab mereka nak berniaga di Syam, berniaga ke Yaman, mereka akan lalu perkampungan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Kesannya masih ada. Sebab itu dalam surah Maryam menyatakan, hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Tidaklah kamu akan merasa daripada mereka ataupun kamu mendengar mereka suara sayup-sayup. Ka'allam yaghnau fiha dalam surah Hud, iaitu seolah-olah perkampungan mereka ini, seolah-olah perkampungan kaum Samud, seolah-olah mereka tak pernah duduk. Nak bagi tahu begitu teruknya perkampungan tersebut telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Itulah rumah-rumah mereka khawiyatan, telah roboh, runtuh, bima zalamu, dengan sebab kezaliman yang mereka buat terhadap Allah dan juga Rasul, tak taat kepada Allah. Dalam suratul Hajj juzuk yang ke-17, faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Betapa banyak kampung yang Allah Ta'ala binasakan. Mereka ni orang yang zalim. Apa yang Allah Ta'ala buat? Perkampungan mereka hancur, bumbung-bumbung atap mereka telah jatuh ke bawah, roboh. Wa bi'rim mu'attalah, perigi-perigi mereka telah dibiarkan, terbiar, tak ada orang ambil air di perigi mereka. Wa qasrim masyid, istana yang gah, tak ada penghuninya. Selepas Allah Subhanahu wa taala menceritakan qudrah, kekuasaan Allah untuk membinasakan manusia, mematikan manusia, Allah Subhanahu wa taala cerita pada ayat berikutnya kekuasaan Allah menghidupkan balik manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi satu metafora, perumpamaan. Tidakkah orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan ini, mereka akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan bumi yang tandus, yang kering kontang. Allah Taala boleh jalankan awan, gerakkan awan yang membawa air turun ke bumi yang kering kontang tersebut, sehingga tanah jadi lembut, subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Maka pada ketika itu manusia, haiwan mengambil manfaat daripada tumbuh-tumbuhan tersebut dan mendapat kekuatan pada badan mereka kerana mereka makan. Mereka, kalau manusia itu berakal, dia faham, maka dia akan tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan tanah yang mati, yang kering, hidup kembali dengan tumbuh-tumbuhan. Manusia pun begitulah. Bila mana dia mati, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkannya untuk kali yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menyebut tentang saling bertanya orang-orang musyrikin sesama mereka mengenai dengan hari kebangkitan, hari kehidupan selepas kematian. Mereka tanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Pada ayat yang ke-28, mereka saling bertanya, bilakah janji Allah, azab Allah yang akan datang kepada kita ni? Dalam keadaan mereka tanya, bukan tanya saja, tanya sambil memperolok-olokkan, degil,
Mereka tak percaya. Mata tantasiru alaina ya Muhammad, wahai Muhammad, bila kamu kata kamu nak musnahkan kami, kamu nak menang ke atas kami? Bila? Mata yantaqimullahu laka minna, bila Allah Ta'ala nak menghancurkan kami? Wa anta wa sahbuka ma narakum illa mukhtafin khaifin zalilin. Mereka bukan sekadar bertanya, dalam masa yang sama mereka merendahkan Nabi. Mereka kata, kamu dan juga sahabat kamu ni, kami tak lihat apa-apa daripada kamu melainkan kamu ni diseliputi dengan kehinaan, dengan kebodohan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab, suruh Nabi jawab dalam keadaan mencela mereka. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Allah tak suruh Nabi jawab, kamu tunggulah nanti azab pasti akan menghancurkan kamu. Tidak. Tapi Nabi menjawab, iaitu pada hari tersebut keimanan tidak lagi bermanfaat kepada kamu. Seolah-olah dalam ayat ini, dalam jawapan ini sebenarnya memberi satu nasihat kepada mereka. Kerana pada hari tersebut bila turunnya azab, keimanan orang kafir, taubat orang kafir, maka tidak lagi berguna pada ketika itu. Amalan soleh tidak lagi berguna pada ketika itu. Jadi janganlah kamu minta segera untuk azab turun kepada kamu. Itu natijah dia. Janganlah kamu minta azab turun segera kepada kamu, kerana natijah ataupun hukuman yang kamu akan terima amat besar dan amat berat. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Allah Ta'ala kata, wahai Rasulullah, wahai Nabi, berpalinglah daripada mereka. Kamu telah sampaikan apa yang sepatutnya disampaikan kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan uruskan selebih yang lebih itu. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan dakwah kamu. Kamu telah selesai daripada tugasan kamu. Apa yang mereka tunggu? Innaka anta muntazirun nasrillah. Kamu wahai Muhammad, kamu menunggu pertolongan Allah, sedangkan mereka menunggu kekalahan ke atas kamu. Apa maksud kekalahan ke atas kamu? Mereka tunggu kamu dimatikan wahai Muhammad. Mereka tunggu kamu dibunuh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkan dalam surah Tur, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, pada ayat ke-30. Mereka kata Nabi ini bukan seorang Nabi, tapi adalah seorang penyair yang menyampaikan syair. Natarabbasu bihi raibal manun, kami menanti-nanti kamu dibunuh. Itu yang mereka kata, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Mereka tunggu saat-saat Nabi dibunuh. Tapi Allah Ta'ala akan pelihara Nabi. Itu antara serba sedikit mengenai perbincangan dalam suratul Sajadah. Kita lihat, kita boleh faham daripada beberapa ayat yang kita bacakan tadi. Antaranya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memusnahkan umat yang zalim. Itu dalil berkuasanya Allah, dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi takutlah wahai orang-orang yang zalim, jangan melakukan kezaliman, kerana kezaliman itu akan memakan diri kamu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pendengaran, afala yasma'un afala yubsirun, pada ayat akhir-akhir surah Sajadah tadi. Ada dua ayat, iaitu afala yasma'un, tidakkah kamu dengar, tidakkah kamu lihat. Dua panca indera ini adalah dua panca indera yang cukup penting dalam kehidupan kita. Apa yang berlaku di sekitar kita, itu semua perlu kita peka dan boleh mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di sekeliling kita. Seperti mana Allah Ta'ala beri teguran kepada orang kafir, kamu tak tengok ke dalam perjalanan kamu bagaimana umat dibinasakan? Kamu ada mata, kamu lihat. Kamu ada telinga, kamu dengar bagaimana kisah-kisah mereka derhaka kepada Allah, kepada Rasul mereka. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ambillah pengajaran daripada kisah tersebut. Kemudian perkara yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jalankan awan
yang membawa air, itu semua adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tanah yang kering dapat dihidupkan kembali dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Malangnya orang kafir, mereka tak perhati perkara ni dengan mata mereka. Mereka tengok, tapi mereka tidak pandang dengan penglihatan yang mereka mengambil pengajaran. Mereka tengok saja. Sebab itu mata ini Allah Ta'ala berikan bukan sekadar tengok sambil berfikir. Sebab kita ada akal. Setiap perkara yang berlaku kita lihat, dan dalam masa yang sama kita berfikir. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Apa yang berlaku ketika ini, yang sedang berlaku, dan masih belum selesai pelantikan Perdana Menteri, tuan-tuan lihat sekeliling, maka fikirkan apa yang berlaku, dan kerana apa ini berlaku. Kita semua mempunyai mata, mempunyai telinga, dan mempunyai akal. Maka kita akan pertimbang dengan neraca yang kita ada, kerana apa ini berlaku. Wa fi hadzaini ad-dalilain min al-ihlak wal imatah wal ihya wal i'adah isyarah ila anna ad-dar wan naf' bi yadillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kematian, kebinasaan, kehidupan selepas kematian, ini mengisyaratkan apa kepada kita? Bila kita fikir balik, ini mengisyaratkan segala perkara baik, perkara tak baik, segala kemudaratan, kemanfaatan yang ada di kehidupan dunia yang menimpa kita, adalah semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala setiap perkara yang datang, perkara baik itu daripada Allah, perkara tak baik itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang kita boleh mengambil pengajaran betapa bodohnya orang-orang musyrikin ini, mereka cabar Nabi mereka, cabar Allah Ta'ala, minta azab disegerakan. Kerana tuan-tuan, kita mempunyai lidah, mempunyai fikiran, dan setiap percakapan kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana hebat percakapan kita, bagaimana hebat pertuturan kita, maka harus kita ingat, Allah Ta'ala akan menguji kita mengikut pertuturan yang kita tuturkan. Walaupun kita boleh cakap hebat, mempunyai karisma yang cukup tinggi, tapi harus diingat, setiap pertuturan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jadi seperti orang-orang musyrikin ini, mereka sanggup menggunakan pertuturan mereka mencabar Allah Ta'ala bila nak turunnya azab kepada kami. Kemudian kita lihat yang seterusnya, yang kita boleh mengambil pengajaran, an-natijah al-matlubah anna al-i'rad 'anil mukadzibin bil Qur'an wal Rasul ba'da al-bayanat al-mutakarrirah wal barahin al-mutalahiqah wal wajib. Berpaling daripada orang yang mendustakan Quran dan juga Rasul selepas mana diterangkan, didakwahkan kepada mereka, maka kita berundur. Kita dah ceritakan perkara yang benar, dakwah yang benar. Kamu nak terima, ambil. Tak nak terima, kita tak boleh paksa. Kerana hidayat bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal yantazir nabiyullah wal mu'minun yawmal fath wa hukmullah alaihim wa tahqiqun nasr. Walan yufid al-kuffar al-mukadzibin intizar hawadith az-zaman bin nabi wa atba'ahu fa inna Allah asamahu minan nas. Kita lihat Nabi sendiri tak boleh beri jawapan kerana azab itu bukan di tangan Nabi. Mereka kata, bila wahai Muhammad, bila nak turunnya azab? Nabi tak boleh bagi jawapan. Tunggu wahyu yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi, itu yang Nabi bacakan. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Itu yang mampu untuk Nabi sampaikan kerana wahyu turun. Dan Nabi tak mampu untuk turunkan azab kerana tugas Nabi, kita panggil had kuasa yang ada pada Nabi amat terbatas, iaitu sekadar berdakwah. Adapun manfaat, mudarat, memberi azab, menarik azab, itu bukan semua kerja manusia, itu hanyalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di kehidupan dunia ini, kalau kita lihat kembali bagaimana kita mencari rezeki, adakah semata-mata dah banyak duit dah, apa nak cari rezeki? Sebenarnya segala perintah Allah, tuntutan Allah mencari rezeki, cari rezeki. Kita tak kira duit kita banyak, duit kita sikit. Bila tak ada kerja,
akan buat perkara-perkara yang tidak baik. Maka bila perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Taala perintahkan kita buat, di sana ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu kebaikan tersebut, yang mana kita tidak mengetahui kebaikan ataupun keburukan, melainkan semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk pengetahuan tuan-tuan. Kita telah selesai dalam membincangkan surah As-Sajdah. Untuk pengetahuan juga, surah As-Sajdah adalah surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Membincangkan hal-hal mengenai akhlak, hal-hal mengenai tauhid, mengenai akidah hari kebangkitan. Itulah cerita dipanggil sebagai ayat Makkiyah. Ayat Madaniyah lebih kepada hukum hakam. Kita telah selesai, alhamdulillah telah selesai pada tahun ini. Dalam 2 surah kita telah selesai, iaitu suratul Mulk dan juga suratul Sajdah. InsyaAllah selepas ini, tuan-tuan nak surah apa selepas ni? Surah Insan. Selepas daripada kita membicarakan surah As-Sajdah, sebab Nabi SAW dia akan membaca surah As-Sajdah pada setiap hari Jumaat. Adakah Nabi buat setiap hari? Memang Nabi buat setiap minggu, memang Nabi buat setiap minggu. Tapi bukanlah kita kata Nabi tak pernah tinggal. Kerap kali Nabi buat. Jarang-jarang Nabi tinggal menunjukkan perkara tersebut adalah sunat muakkad, sunat muakkadah, perkara yang dituntut. Kalau Nabi buat setiap minggu, dia akan jadi wajib. Nabi baca surah As-Sajdah dan juga suratul Insan. Suratul Insan insya-Allah kita akan bincang pada bulan hadapan. Suratul Insan, insan bermaksud manusia. Ini menceritakan kehidupan kita daripada tiada kepada ada. Kemudian beberapa nikmat syurga yang Allah ceritakan dalam suratul Insan. Cuma kita akan lihat, kita bincang, mungkin di sana ada perkara-perkara yang istimewa yang menyebabkan Nabi baca suratul Insan ini pada setiap pagi Jumaat dalam semayang subuh. InsyaAllah kita akan bincang pada bulan hadapan. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita dan juga kepada saya dan juga tuan-tuan. Dan yang paling penting, bukan sekadar kita tadabbur, belajar tafsir, tetapi amalan di sebalik apa yang kita belajar itu amat penting. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Nabi SAW tidak akan tidur, melainkan Nabi akan menghabiskan 2 surah, iaitu suratul Mulk dan juga surah Sajadah yang kita bincangkan pada malam ni. Cuma tuan-tuan selalunya setiap malam lepas isyak baca suratul Mulk je, suratul Mulk. Sebenarnya Nabi tak tidur, melainkan Nabi akan baca, selesaikan 2 surah ini dulu, suratul Sajadah dan juga suratul Mulk. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.